Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. So, pertama cikgu minta maaf pasal kejadian minggu lepas yang mana video yang cikgu dah buat tu cikgu tak tahu apa masalah yang berlaku apabila dah di-upload dan video tu telah kehilangan suara. Yang pasti bukan disensorkanlah suara tu. Ya, tapi tak tahulah kenapa YouTube mute dia punya voice, dan cikgu pun dah terbuang file asal video tersebut. Sebab malam tu bila dah habis upload tu cikgu dah check dan semuanya normal. Tak sangka pula pagi tu hilang pula suaranya ya. Dan cikgu dah share dan ada dah berapa ramai view. Jadi cikgu minta maaf. So cikgu buat semula ya, untuk topik ini cikgu cover balik. Okey, iaitu berkenaan dengan tajuk sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu di dunia. Okey. So, bersedia? Jom. Sorry cuaca sejuk. Kita pakai jaket. Okey, so kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan sumber tenaga, iaitu sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu di dunia. Okey, so kita akan lihat di sini. Sebelum tu kita baca dulu. Sumber tenaga sangat penting dalam pelbagai kegiatan manusia seperti pertanian, perindustrian dan pengangkutan. Oleh sebab itu, sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu dimajukan di seluruh dunia. Negara-negara yang kekurangan sumber tenaga perlu mengimport dari negara lain untuk memenuhi keperluan. Peta 7.1 menunjukkan negara-negara yang mengeluarkan serta memajukan sumber tenaga tidak boleh baharu dan sumber tenaga boleh baharu di dunia. Okey, jadi kelas, sumber tenaga ni ialah sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara ya, untuk mereka menjalankan pelbagai aktiviti seperti aktiviti pertanian, aktiviti perindustrian dan juga sistem pengangkutan. Semuanya memerlukan sumber tenaga. Ya, jadi akibat kepentingan sumber tenaga ini, maka ada negara-negara yang mengeluarkan tenaga dan mengeksport sumber tersebut, dan ada juga negara yang tidak mampu untuk menghasilkan sumber tenaga yang banyak dan mereka terpaksa mengimport tenaga daripada negara lain. So kita akan perhatikan pada peta yang kita akan lihat di sini, dan kamu boleh lihat contoh yang diberikan di sini ialah sumber tenaga petroleum antara negara pengeluar petroleum seperti Amerika Syarikat, Arab Saudi dan juga Rusia. Jadi ini di atas ni ada simbol simbol bagi petroleum, dan kamu boleh rujuk pada peta dunia yang disediakan bagi mereka-mereka yang tidak menghafal ataupun dia tak ingat lagi dia punya peta dunia. Orang tanya di mana letaknya Amerika Syarikat, so boleh rujuk kepada peta ini dan kamu boleh lihat Amerika Syarikat terdapat sumber tenaga iaitu tenaga petroleum, dan dia juga mengatakan di sini Arab Saudi dan juga Rusia. Jadi kita boleh rujuk juga dalam peta ni pada muka surat yang seterusnya, yang mana kita boleh nampak ini ialah negara Rusia dan terdapat sumber petroleum, dan juga Arab Saudi mempunyai sumber petroleum. Ini adalah contoh antara 3 negara besar yang mengeluarkan petroleum. Malaysia ada tak? Malaysia ada, tapi petroleum kita tidaklah sebanyak ketiga buah negara ini. Dan kita lihat pula yang kedua, iaitu gas asli. Gas asli antara negara pengeluarnya ialah Rusia, Iran dan juga Amerika Syarikat. Yang mana simbolnya ialah simbol api ni. Maka kamu boleh lihat di sini antara negara pengeluarnya ialah Amerika Syarikat, Rusia dan juga Iran. Okey. Kita tengok pula sumber tenaga yang seterusnya, iaitu arang batu. Arang batu antara negara pengeluar ialah China, Amerika Syarikat dan juga India. Jadi dia punya simbol arang batu ni okey, so kita tengok di Amerika Syarikat ada arang batu, di China dan juga di India terdapat arang batu. Negara kita Malaysia menjana kuasa elektrik menggunakan arang batu. Selain hidroelektrik, kita juga menggunakan arang batu. Okay, jadi kita dapat arang batu daripada mana? Sumber arang batu di negara kita sudah bukanlah habis semua tapi hampirlah. Jadi kita telah mendapatkan sumber bekalan arang batu daripada negara jiran kita, iaitu Indonesia.
Kenapa kita tak beli dari India ataupun dari China? Ini untuk menjimatkan kos penghantaran, ya. Shipping. Dia orang beli, bukanlah beli kat Shopee kan. Tapi dia adalah urusan jual beli arang batu ni. Jadi negara kita beli dengan Indonesia, so jarak perjalanan yang lebih dekat, ya, menjimatkan kos berbanding sekiranya kita beli daripada India ataupun China. Sumber tenaga yang seterusnya, geothermal. Ya, tenaga geothermal, cikgu dah terangkan dalam video sebelum ni berkenaan dengan tenaga geothermal. Apa dia tenaga geothermal? So kat sini tenaga geothermal yang ditunjukkan ialah di Iceland, ya, dan juga New Zealand. Mana letaknya New Zealand? Okey, ni sebuah negara kepulauan, ya, di bawah Australia ni kita ada New Zealand. Okey, ini dia negara Iceland, cikgu bulatkan ni. Okey, seterusnya kita ada tenaga angin di Belanda. Belanda ialah salah sebuah negara yang menerokai tenaga angin. Dia di mana letaknya Belanda? Kita tengok di atas, Belanda. Okey, ya, ini dia Belanda yang menggunakan tenaga angin. Negara dia banyak pulau-pulau kecil, ya, ada kawasan-kawasan yang mempunyai tiupan angin yang konsisten yang menyebabkan negara ini boleh mengembangkan penggunaan tenaga angin. Okey, seterusnya sumber tenaga ombak. Okay, tenaga ombak yang dimajukan oleh negara Perancis. Di mana letaknya Perancis? Perancis ialah sebuah negara Eropah. So kita tengok belah atas. Okey, ya, di sebelah Belanda kat sini kita ada negara Perancis yang memajukan tenaga ombak. Tak tahu tenaga ombak terhasil macam mana? Boleh tengok dalam video cikgu yang pertama. Seterusnya kita ada tenaga suria, ya, di Jepun dan juga China. Ya, di Jepun, ya, dan juga China juga menggunakan tenaga solar, tapi dekat sini dia tak remark, ya, simbol solar ni pada negara China. Cikgu tak nampak, ya, sekejap. Memang tak ada, ya, memang tak ada. Ada, ya, dekat China tak ada simbol solar ni, ya. Sepatutnya ada simbol solar lah. Ya, antara dua negara yang menggunakan tenaga solar ni seperti Jepun dan juga China. Ya, mereka memang menggunakan tenaga solar ni secara besar-besaran kerana negara mereka mengalami waktu siang yang panjang. Ya, lebih kurang sama macam Malaysia. Ya, kita ada waktu siang yang konsisten. Ya, jadi mereka menggunakan, ya, tenaga solar ini dengan sebaik mungkin. Mereka ada satu ladang, buat macam ladang jana kuasa. Ya, ladang jana kuasa solar. Ya. Jadi kalau kau tengok di kawasan Tanah Lapang ni, kalau di China mereka ada buat di tengah laut, ya, ladang jana kuasa elektrik di tengah laut. Okey. Seterusnya tenaga hidro di China. Ya, tenaga hidro. Kalau di China mereka ada menggunakan air, hidro ni air lah, ya. Mereka ada membina empangan di sungai dan juga mereka ada menggunakan tenaga arus pasang surut. Okey. Seterusnya biogisem di India dan juga Filipina, ya, biogisem, bio ialah hidupan, gisem ialah gisem, dia punya benda dia. Ya, jadi sebarang sisa tumbuhan dan juga sisa haiwan yang boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga. Ya, yang ini digunakan di negara India dan juga negara Filipina. Ya, kerana kos dia yang lebih rendah, ya, kos untuk penghasilannya kita hanya perlu perapkan saja dan adalah bahan yang dicampurkan, ya, dan akan menghasilkan gas metana, ya, gas yang boleh digunakan sebagai bahan bakar dan sebagainya. Ya, jadi negara-negara yang banyak hasil pertanian, hasil ternakan, so mereka ada kecenderungan untuk menggunakan tenaga biogisem. So kita tengok di sini, sumber tenaga tidak boleh baharu di dunia. Okay, bahan api fosil iaitu petroleum, gas asli dan arang batu merupakan sumber tenaga yang banyak digunakan di seluruh dunia. Jadual 71 menunjukkan negara pengeluar utama bagi petroleum, gas asli dan arang batu. So kamu boleh lihat, ya, pengeluar utama ketiga-tiga bahan tersebut iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Antaranya ialah Amerika Syarikat, Arab Saudi, Rusia, Kanada dan China. Ini ialah 5 negara pengeluar utama petroleum, gas asli, Amerika Syarikat, Rusia, Iran, Qatar dan juga Kanada, ya, bagi gas asli. Manakala arang batu, China, Amerika Syarikat, Australia, India dan Indonesia. So kita kena ingat Indonesia juga ialah salah sebuah negara utama pengeluar arang batu, dan Malaysia, negara kita, bergantung kepada sumber yang terdapat di negara tersebut. Sebab tu kau jangan gaduh-gaduh. Main Mobile Legend kalah. Tu kau pergi kutuk orang Indonesia itu tak bagus, ya. Kita bergantung kepada negara mereka untuk mendapatkan sumber arang batu. Petroleum dan gas asli di Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam merupakan antara negara pengeluar petroleum dan gas asli. Hasil petroleum dan gas asli menjadikan Brunei negara yang kaya dan merupakan antara negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Pasifik. Okay, negara dia kecil tapi dia mempunyai sumber petroleum yang banyak dan hasil itu telah menjadi sumber pendapatan utama di negara mereka. Okey, kawasan lokasi utama di daratan ialah di Medan Minyak Syria dan Medan Minyak Rasau di daratan. Kalau kita dekat Malaysia, kita tak menggali petroleum ni di kawasan daratan. Tapi kalau di sana, ada pelantang minyak kawasan daratan. Kawasan lokasi utama di laut ialah Medan Minyak Champion, Medan Minyak Barat Daya Ampar serta Medan Minyak di Gas Ferry. Okey, pelantang minyak Brunei. Okay, seterusnya arang batu di India. India merupakan antara pengeluar arang batu utama di dunia. India mempunyai reserve arang batu yang besar, yang keempat terbesar di dunia, yang kelima Indonesia tadi. Permintaan untuk arang batu dari India meningkat dengan ketara dengan pengeluaran mencapai kira-kira 1 juta tan metrik setiap tahun. Kawasan pengeluaran arang batu utama di India ialah bahagian timur dan bahagian tengah negara tersebut, iaitu di Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Bengal Barat, Madhya Pradesh, Telangana dan Maharashtra. Betul, susah juga cikgu nak menyebutnya ya. Harapnya betul lah tu. Okey. So kita lihat pula sumber tenaga boleh baharu di dunia. Okey. Usaha memajukan sumber tenaga boleh baru merupakan alternatif bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga tidak boleh baru. Rajah 7.1 menunjukkan sumber tenaga boleh baru dan negara yang memajukannya. Okey, so kita boleh tengok ya, tenaga boleh baru ini kita boleh katakan dia sebagai tenaga alternatif, tenaga yang lebih mesra alam. Dan kebanyakan negara sedang berusaha untuk membangunkan sumber tenaga ini. Antara sumber tenaga dan negara yang membangunkannya ialah tenaga hidroelektrik. Antara negara yang memajukannya ialah Malaysia. Malaysia menggunakan hidroelektrik. Tenaga angin di Belanda. Okay, tenaga geotermal di Iceland. Tenaga suria di China. Tenaga biogeosim di Filipina, hidrogen di Denmark, tenaga pasang surut di China, tenaga nuklear di Amerika Syarikat dan juga tenaga ombak di Perancis. Ya, ini ialah di antara sumber tenaga boleh baharu di dunia dan dimajukan oleh negara-negara tertentu. Okay. Jadi kita boleh tengok tenaga hidroelektrik di Malaysia. Malaysia berpotensi mengupayakan jana kuasa hidroelektrik kerana menerima jumlah hujan melebihi 2000 mm setahun dan mempunyai sungai yang beraliran deras. Empangan jana kuasa hidroelektrik utama di Malaysia ialah empangan Kenyir, Cenderuh, empangan Bakun dan empangan Tenung Pangi. Ya, empangan Bakun ialah empangan paling besar sekali di negara kita. Okey. Dan kita bergantung kepada sumber tenaga hidroelektrik ini. Tenaga hidroelektrik menyumbang kira-kira 11% daripada pengeluaran tenaga elektrik di Malaysia. Okey, tenaga angin di Belanda. Belanda merupakan negara pertama di dunia yang menggunakan tenaga angin melalui kincir angin. Kedudukan Belanda yang menghadap laut dan terdedah kepada tiupan angin yang kuat serta berterusan menggalakkan penggunaan tenaga angin. Di samping menjana elektrik, tenaga angin digunakan untuk menggerakkan kincir yang digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Okey. So di Belanda ya, memang mereka menggunakan tenaga angin ya, yang mana kipas yang mempunyai apa orang panggil tu, macam dinamo lah, turbin. So bila kipas tu berpusing, turbin tu akan berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Sebelum wujudnya penggunaan tenaga elektrik secara luas, ya, mereka juga menggunakan kincir angin untuk mengangkut air di kawasan pertanian ya. Kipas kincir angin tu belakang dia macam ada roda tayar yang diletak dalam sungai. So bila kincir itu berputar, air itu akan diangkut ya, mengairi kawasan pertanian. Dan juga mereka gunakan kuasa angin ini juga untuk mengisar ya, untuk menghancurkan biji sawi ya. So digunakan dalam sektor pertanian lah kuasa tenaga angin ya di Belanda. Okey.
Tenaga biogesim di Filipina. Filipina merupakan antara negara pengguna tenaga biogesim di Asia Tenggara. Filipina mempunyai bekalan sumber biogesim yang banyak dalam bentuk sisa tumbuhan, sisa pertanian dan sisa haiwan serta sisa bahan domestik. Tempurung kelapa, sekam padi dan empas tebu merupakan sumber biogesim yang banyak digunakan untuk menjana tenaga di Filipina. Ya. Sisa-sisa pertanian ini boleh digunakan untuk menjana tenaga biogesim, ya, ataupun sisa haiwan dan jenis-jenis haiwan juga boleh digunakan. Okey, seterusnya tenaga suria di China. Oh, ni yang cikgu cakap tadi, mereka meletakkan panel solar di tengah laut untuk mendapatkan tenaga elektrik yang banyak. China telah membangunkan sumber tenaga suria dengan pesat sejak 20 tahun lalu. 20 tahun lalu, China menerima pancaran matahari yang hampir sekata sepanjang tahun bagi menjana tenaga suria. Ladang tenaga suria bukan saja dibina di darat, malah di laut, dan negara China merancang untuk membina stesen tenaga suria di angkasa lepas. Ini mereka punya vision, mereka punya cita-cita untuk mendapatkan sumber tenaga secara optimum, tenaga yang lebih mesra alam. Mereka membina panel solar bukan sahaja di daratan. Bila guna di darat, mereka akan memakan ruang, dan untuk menjimatkan penggunaan ruang ini, maka mereka telah membina panel solar di kawasan laut. Ya, dan nak lagi advance, mereka telah merancang untuk membina stesen tenaga suria di angkasa. Okey, seterusnya. Tenaga geotermal di Iceland. Iceland merupakan memajukan tenaga geotermal kerana terletak di kawasan lingkaran gunung berapi yang masih aktif. Ya, so ingat balik dalam video pertama, cikgu dah explain macam mana tenaga geotermal yang terhasil. Ya, dia mesti ada bahan panas di bawah kerak bumi, iaitu gunung berapi, lava gunung berapi. Okay, kira-kira 30% tenaga elektrik di Iceland dihasilkan daripada sumber tenaga geotermal. 30%, ya, memang penggunaan yang agak besar lah, ya, penghasilan tenaga elektrik daripada geotermal di Iceland. Antara stesen jaringan geotermal di Iceland ialah stesen jaringan geotermal Hellisheiði, stesen jaringan Nesjavellir. Kalau cikgu salah sebut, sorry ya, pronunciation ni bahasa Iceland ni. Stesen jaringan Reykjanes. Okey, tenaga ombak di Perancis. Perancis merupakan negara pertama yang menggunakan ombak sebagai sumber tenaga alternatif. Faktor yang membolehkan tenaga ombak dimajukan di Perancis ialah pantainya yang panjang dan menerima tiupan angin yang kuat. Kawasan utama penjana tenaga ombak ialah di sepanjang pantai utara Perancis berhampiran Brittany dan Normandy. Okey, ini di Perancis yang mereka membangunkan tenaga ombak. Okey, yang seterusnya, pasang surut di China. Kawasan pantai yang panjang dan julat pasang surut air laut yang tinggi menggalakkan penggunaan tenaga air dari laut di China. Stesen jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan pasang surut terdapat di Zhenjiang, Baishakou, Goushan dan Hingfuyang. Ya. Ini antara stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga arus pasang surut, okay, untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, yang seterusnya, tenaga hidrogen di Denmark. Ya, Denmark salah satu sebuah negara yang menggunakan tenaga hidrogen, ya, untuk sebagai bahan bakar kenderaan dia. Okey, Denmark merupakan negara yang memajukan penggunaan tenaga hidrogen dengan pesat. Okey, kerajaan Denmark menyediakan pelbagai kemudahan untuk memajukan penggunaan tenaga tersebut. Antara kemudahan yang disediakan ialah menyediakan bantuan untuk penyelidikan dan mengecualikan cukai bagi kenderaan yang menggunakan bahan api hidrogen. Okey, pengeluaran cukai. Kalau di Malaysia kita ada apa? NGV. Itu pun tak meluas, ya, penggunaan dia. Tak banyak stesen minyak yang menawarkan penggunaan sumber tenaga NGV. Okey, kalau di sana di sumber tenaga hidrogen ni dah mungkinlah dah baru kembang pesat, cikgu pun belum menjejakkan kaki lagi ke Denmark ni. So, tak tahulah macam mana cara penggunaan mereka, ya. Mungkin setiap stesen pun dah ada. Ya, siapa yang ada pengalaman pernah sampai ke Denmark boleh komen, bagi tahu, kongsi macam mana keadaan di sana, penggunaan tenaga hidrogen meluas ataupun tidak. Motor EX5 sana pakai hidrogen ke tak, kan? Cikgu pun tak tahu. Okey, next. Tenaga nuklear di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat merupakan pengeluar tenaga nuklear yang terbesar, menyumbang lebih 30% tenaga elektrik dunia.
Amerika Syarikat mempunyai 98 reaktor tenaga nuklear yang dikendalikan oleh 30 syarikat kuasa yang berbeza seperti Grand Gulf Nuclear Station di Mississippi, Braidwood Nuclear Generating Station di Chicago, dan Columbia Generating Station di Washington. Pada tahun 2019, kapasiti purata jumlah elektrik yang dihasilkan di Amerika Syarikat kira-kira 94% berbanding tenaga angin dan tenaga solar. Ya, tenaga elektrik yang dihasilkan bukan sahaja untuk kegunaan domestik tetapi diekspor ke negara lain seperti China, United Kingdom dan India. Ya, yang mana kita tahu China ni salah sebuah negara yang menggunakan tenaga nuklear. Ya, ya India, ya, UK, tapi dia masih lagi bergantung kepada sumber tenaga daripada Amerika Syarikat. So kita boleh bayangkan ya, Amerika Syarikat ni antara pengeluar tenaga nuklear yang besar. So macam mana dengan Malaysia? Adakah Malaysia memerlukan reaktor nuklear ni ya, untuk diwujudkan di negara kita? Ya, sebenarnya Malaysia ni dengan bilangan penduduk kita, dengan kapasiti infrastruktur yang kita ada, sebenarnya sumber tenaga yang kita ada sekarang ini sudah memadai ya, untuk menjana tenaga ya, di negara kita, untuk membekalkan tenaga ya, di seluruh negara. Ya, so kita tak perlulah bergantung kepada tenaga nuklear lagi. Tapi mana kita nak tahu akan datang mungkin negara kita dah berkembang dengan lebih pesat, penduduknya ramai, bandar-bandar besar, penggunaan sumber elektrik yang sangat tinggi. Mungkin pada waktu itu kita akan bergantung kepada penggunaan tenaga nuklear. Tahu kan? Masa akan datang. Okey, so kita tengok kepentingan sumber tenaga. Jadi di sini cikgu hanya merumuskan saja. So kamu perlu cikgu minta supaya kamu jawabnya dalam kamu punya buku kerja. Ya, berkenaan, lengkapkan jadual berkenaan dengan kepentingan sumber tenaga. So kita sepintas lalu saja. Tenaga memainkan peranan penting dalam kehidupan. Semua benda hidup memerlukan tenaga. Tumbuh-tumbuhan yang menggunakan tenaga cahaya matahari untuk pertumbuhan. Manusia dan haiwan mendapat tenaga daripada makanan. Sumber tenaga amat penting dalam pelbagai bidang kehidupan. Kegiatan manusia seperti industri, pengangkutan, pertempatan dan perdagangan. Kebanyakan sumber tenaga yang digunakan di dunia adalah daripada sumber tenaga yang tidak boleh baharu, iaitu arang batu, petroleum dan gas asli. Sumber tenaga ini akan habis suatu hari nanti. Jadi penerokaan sumber tenaga baru sangat penting untuk kegunaan masa hadapan. Okey. So, sumber tenaga tidak boleh baharu seperti petroleum, gas asli dan juga arang batu. Apakah kepentingannya? Antara kepentingannya ialah untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi kegunaan domestik. Kegunaan domestik ni ialah kegunaan tempatan lah. Macam kamu lah hari-hari guna tenaga elektrik kan, cas handphone lah, apalah. Petroleum menghasilkan sumber bahan api kepada kenderaan serta bahan asas kepada industri petrokimia dalam pembuatan plastik, cat dan baju kimia. Arang batu digunakan dalam industri melebur besi, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor ke negara-negara lain seperti Singapura, Jepun, Amerika Syarikat dan Australia. So bahan petroleum, gas asli, arang batu ini menjadi bahan ekspor dan memberikan keuntungan kepada negara tersebut. So itu di antara kepentingan dia. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat seperti jurutera, penyelidik dan operator pengeluaran. Seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk. So mewujudkan peluang kerja. Mewujudkan bandar dan pertempatan baru. Jadi apabila, ni cikgu dah explain dalam video yang sebelum ni, mewujudkan pertempatan baru. Menggalakkan kemasukan pelabur asing melalui syarikat multinasional seperti Shell, British Petroleum dan Exxon Mobil. Okey, itu antara kepentingan bagi sumber tenaga tidak boleh baharu. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya, kepentingan sumber tenaga boleh baharu seperti suria, hidro, angin, geotermal, biogeosim, ombak, pasang surut, hidrogen dan juga nuklear. Apakah kepentingannya? Digunakan untuk menjana elektrik, lebih kurang sama macam first tadi. Dapat mengatasi krisis tenaga apabila kehabisan sumber tenaga tidak boleh baharu. Dapat digunakan secara berterusan tanpa had dan tidak akan habis. Mesra alam, bersih dan tidak mencemarkan alam sekitar. Murah dan menyematkan kos. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat seperti jurutera dan penyelidik. Mewujudkan bandar dan pertempatan baru. Menggalakkan kemasukan pelabur asing. Jadi kalau kamu perhatikan, dia sebenarnya macam hampir sama saja dengan sumber tenaga tidak boleh baharu. Ya, di antara kepentingannya. Jadi cikgu nak kamu baca, fahamkan betul-betul, ingat dan juga lengkapkan tugasan dalam buku kerja. Okey?
Jadi kelas sampai sini saja penerangan cikgu untuk tajuk ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.